Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama channel kami, iaitu Panduan Hidupku. Bagi anda yang masih baru kali pertama menonton video ini, sila install aplikasi yang akan saya gunakan dalam video ini, iaitu Al-Quran Melayu. Jom kita tengok video ni bagaimana kita boleh install aplikasi yang saya gunakan. Alhamdulillah, anda dah install aplikasi yang akan kita gunakan dalam video-video di Panduan Hidupku. Kalau anda dah install aplikasi Al-Quran Melayu, jom kita teruskan dengan buat nota dalam smartphone kita. Dalam video kali ini kita akan mencari satu ayat, iaitu ayat dari surah 35 ayat 32. Jom kita cari surah 35 ayat 32. Jom kita mulakan sesi buat nota dalam telefon kita. Mula-mula kita klik pada baca Quran. Ini adalah paparan yang akan keluar apabila kita klik pada baca Quran. Di sini ada surah, juz dan juga bookmark. Dalam video kali ini kita akan mencari satu ayat, iaitu kita akan mencari surah 35. Okey, kita dah jumpa surah Fatir. Kita klik pada surah yang ke-35 dan kemudian akan keluar paparan seperti ini, iaitu atas tu surah 35, sebelah kanan dia surah 34 dan di sebelah kiri surah 36. So dalam surah 35 ni kita akan mencari ayat nombor 32. So cara mudahnya adalah kita klik pada butang CE yang ada di bahagian atas ni dan kita masukkan 32. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa surah 35 ayat 32. So dalam ayat ni saya akan baca terjemahan dia. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran, dan di antaranya ada yang bersikap sederhana, dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar dari Allah semata-mata. So kita akan simpan ayat ni, klik pada terjemahan. Kemudian kita klik kepada tambah ke bookmark. Kita buat sebagai buat folder baru. Masukkan nama folder sebagai penghafal Al-Quran. Okey, dah siap. Bila dah siap, klik pada buat dan tambah. Alhamdulillah, kita dah simpan satu ayat. So dalam video ni kita akan buat satu ayat je. So, mari kita tengok. Okey, kita nak semak balik. Klik pada butang back, klik pada bookmark. Kita cari nota yang kita baru simpan. Mana dia? Okey, ini dia. Penghafal Al-Quran, surah Fatih, surah 35 ayat 32.
Jadi bila kita simpan nota dalam bookmark ni, okey, kita dah simpan banyak nota-nota, banyak ayat-ayat dengan tajuk-tajuk yang berbeza. Jadi kita nak tengok balik ayat yang kita baru simpan tadi. Kita klik pada inilah Fatir 35 ayat 32. So kita klik, kita akan dibawa lihat sebagai surah. Kita akan dibawa semula kepada ayat yang tadi. So dengan cara ini saya mudah nak baca ulang kali. Saya mudah nak, bila saya boleh baca ulang kali, saya baca slowly untuk saya fahami, untuk saya, bila saya baca banyak kali secara tak langsung saya menghafal. Saya menghafal makna supaya bila saya baca saya faham. Bila saya faham, barulah saya boleh praktik dalam kehidupan saya. Jadi dalam ayat ni kita diberitahu, kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Itu golongan yang pertama, berlaku zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, dan di antaranya ada yang bersikap sederhana. Itu golongan yang kedua. Dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itu golongan ketiga. Jadi bila kita baca ayat ni, kita baca terjemahan, dalam ayat ni Allah dah bagi tahu pada kita ada 3 golongan yang baca Quran ataupun menghafal Al-Quran. Dan dalam 3 golongan tu ada satu golongan yang dia baca dan dia berlaku zalim pada diri dia sendiri. Apa yang dikatakan zalim pada diri sendiri? Kita baca, mungkin selama ni kita baca, kita tak faham, kita rasa sedap je dengar merdu, tapi kita tak tahu sebenarnya apa yang kita baca. Jadi alangkah baiknya bila kita baca, kita memahami, lepas tu kita menyelami setiap makna dan setiap kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu. So contohnya ada 3 golongan. Golongan pertama, Allah beritahu kita ada yang berlaku zalim pada dirinya sendiri. Bermakna dia tu baca Quran, disebabkan dia tak tahu, jadi macam mana dia nak praktik dalam kehidupan. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita faham. Jadi Allah beritahu ada yang dia baca Quran dan dia zalim pada diri dia sendiri. Zalim ni zalim yang macam mana? Zalim ni maknanya bila kita baca Quran, kita baca, kita faham. Jadi bila kita baca, kita faham, dalam Al-Quran dia kata kena buat macam ni. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Hendaklah kamu tolong menolong sesama saudara Islam. Hendaklah kamu bersedekah. Tapi kita buat benda yang sebaliknya lah. Maknanya kita kedekut, kita tak suka bersedekah, ataupun kita bersedekah ni kita pilih-pilih, ataupun kita ni makan kenyang-kenyang, kita selesa, sedangkan ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang lapar, yang tak makan, dan kita tahu, tapi kita tak bantu dia. Jadi ini adalah golongan yang pertama, kita tak bantu orang-orang yang susah, kan? Sedangkan kita tahu dia tu susah, tapi kita tak bantu. Sebenarnya kita mampu bantu, tapi kita tak nak bantu. Jadi orang macam ni, dia baca Quran, dia faham dalam Al-Quran tu dia kata berlaku zalim sebab dia tak buat apa yang disarankan, apa yang disuruh dalam Al-Quran. Jadi bila dia tak buat, bermakna dia buat benda yang bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Itulah yang dikatakan sebagai zalim. Nah, ini adalah golongan yang pertama. Dalam ayat yang seterusnya dia kata zalim ni kepada diri sendiri, bermakna dia tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Macam tadilah. So golongan yang kedua,
Dan di antaranya ada yang bersikap sederhana. Jadi ada juga kadang-kadang orang yang dia bantu, tapi dia pilih bulu lah bahasa mudahnya. Dia bantu, tapi dia bantu sekadar yang dia nak bantu, bukan sekadar yang boleh. Dia bantu sekadar yang dia nak bantu. Kalau katakan orang tu dia boleh bantu orang tu bagi beras ke, bagi apa-apa yang dengan nilai RM100, dia boleh bantu dengan orang tu RM100, tapi dia tak bagi RM100, dia bagi katakan RM30 ataupun RM20 pada orang tu. Mana dia bantu, tetapi mungkin tak ikhlas agaknya. Okey, ini adalah golongan yang sederhana. Dia bantu tapi ala kadar je. Ya, kalau kata tak bantu, dia dah bantu, tapi ibaratnya macam melepaskan batuk di tangga. So, golongan kedua iaitu golongan yang bersikap sederhana. Bila dia baca Quran, dia faham, dia buat, tapi ala kadar je lah. Dan golongan yang ketiga iaitu, dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi golongan ketiga adalah golongan orang yang bila dia dengar orang tu susah, dia bantu. Dia bantu semampu yang dia boleh. Jadi kalau katakan orang tu tak, dia tengah makan, dia tiba ada orang lapar, dia sanggup beri makanan yang dia ada pada orang yang lapar. Bersedekah dia, maksudnya dia banyak buat kebaikan. Dia mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan. Dia mengutamakan saudara-saudara dia. Dia bukannya seorang yang pentingkan diri sendiri. So ada 3 golongan dalam ayat ni. So bila kita baca ulang kali, kita baca slowly, kita baca, kita faham ada 3 golongan. So bila kita dah faham ada golongan, ada 3 golongan dalam ayat ni, kita tanya balik pada diri kita, kita ni dalam kategori yang mana satu? Kalau kita berada dalam kategori yang pertama, alhamdulillah. Kategori kedua pun boleh lah. Tapi kalau dalam kategori yang ketiga, iaitu orang yang zalim pada diri sendiri, semoga bila kita baca ayat ni, kita ubahlah diri kita. Kalau kita tak mampu ikut semua, kita tukar jadi golongan sederhana. Jom kita ubah diri kita dari keadaan yang kurang baik kepada diri kita yang lebih baik, berpandukan Al-Quran, berpandukan As-Sunnah. Jom kita ubah diri kita dari diri kita ni yang kurang baik kepada diri kita yang lebih baik dengan cara kita baca terjemahan Al-Quran. Jadi panduan hidupku ini adalah satu cara yang saya gunakan untuk memperbaiki diri saya. Semoga apa yang saya buat untuk diri saya ini juga memberi kebaikan kepada anda yang membaca, yang menonton video-video saya. Okey, video kali ini sampai sini. So anda boleh ulang kali tengok ayat-ayat ni, baca ayat-ayat ni. Ada banyak lagi ayat lain dalam video-video saya yang lain. So video kita sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.